Selamat pagi murid-murid. Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Syikin. Okey, pada tahun ini cikgu akan mengajar mata pelajaran kemahiran hidup. Murid-murid dah bersedia? Jom kita lihat video seterusnya mengenai topik pertama pada minggu ini. Hai, selamat pagi semua. Bagi mata pelajaran kemahiran hidup tahun 4 masalah pembelajaran, pada minggu ini kita akan belajar mengenai keselamatan di ruang kerja, di mana kita akan mengetahui peraturan keselamatan, mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja, menyatakan peraturan keselamatan diri, alatan dan bahan di ruang kerja dan mengaplikasikan peraturan keselamatan diri, alatan dan bahan di ruang kerja. Murid-murid dah bersedia? Mari kita mulakan. Murid-murid, perlukah kita mengamalkan keselamatan dan kebersihan di bengkel masakan? Ya, kita perlu mengamalkan keselamatan dan kebersihan semasa kita berada di bengkel masakan. Cuba kita lihat pada gambar rajah di bawah. Gambar rajah ini menunjukkan bahawa seorang murid telah mengamalkan kebersihan diri di mana beliau telah memakai topi dan juga memakai apron. Dan kita boleh lihat di ruangan kerja iaitu di dapurnya sangatlah bersih. Betul tak? Betul. Jadi, tahukah murid-murid perkara utama ataupun benda utama yang perlu ada di bengkel masakan adalah peti pertolongan cemas? Murid-murid masih ingat lagi apa itu peti pertolongan cemas? Ya, mari kita lihat apakah kandungan ataupun bahan serta alatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Okey, yang pertama gambar ini menunjukkan gambar kapas. Okey, kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka. Okey, yang kedua kita boleh tengok gambar anduh. Anduh pula digunakan untuk mengampu tangan akibat tulang retak atau cedera. Seterusnya kita lihat gunting. Okey, apakah kegunaan gunting murid-murid? Ya, gunting digunakan untuk menggunting bahan. Seterusnya, krim antiseptik. Okey, krim antiseptik digunakan untuk mencegah jangkitan kuman. Selain itu, di dalam peti pertolongan cemas, terdapat juga kain kasar. Apa itu kain kasar? Ya, kain kasar digunakan untuk membalut luka. Seterusnya, ada juga plaster. Plaster digunakan untuk menampal luka. Dan akhir sekali, perlu ada cecair antiseptik di dalam peti pertolongan cemas. Ini kerana cecair antiseptik ini akan digunakan untuk membersihkan luka. Baiklah, seterusnya mari kita melihat fungsi alatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Baik, seperti yang kita ketahui tadi, anduh digunakan untuk mengampu tangan. Okey, seperti mana gambar raja yang kita boleh lihat, dia mengampu tangan sebelum kita mendapatkan rawatan susulan di klinik maupun di hospital. Seterusnya, gunting digunakan untuk menggunting, sama ada menggunting kain kasar, menggunting tip dan sebagainya. Okey, seterusnya krim antiseptik disapu pada luka setelah luka itu dicuci. Seterusnya, kain kasar digunakan untuk membalut bahagian luka. Plaster digunakan untuk menampal pada bahagian luka. Cecair antiseptik digunakan untuk mencuci luka dan kapas digunakan untuk mengelap luka. Tahukah kamu, dapur adalah kawasan yang mudah terdedah kepada kemalangan seperti berlakunya kebakaran? Ya, dapur ataupun bengkel masakan sangat bahaya kerana kita bermain dengan api. Dan apabila api yang tidak dikawal ataupun kita cuai, dia akan menyebabkan berlakunya
kebakaran. Dan bila berlakunya kebakaran, kita perlu mengetahui apakah bahan untuk kita memadamkan api. Mari kita lihat ataupun mari kita baca pantun di bawah. Puteri kecil di atas usungan, duduk bersisir merapi pakaian. Api kecil dibiar jangan, gunalah air sebagai penyelesaian. Apa itu murid-murid? Ya, air. Air digunakan untuk memadam api. Mari kita lihat pantun yang kedua. Letak kancil di dalam sangkar. Kancil betina berkaki ayam. Berkaki hitam, maaf. Api kecil boleh membesar. Pasir berguna untuk memadam. Apa itu murid-murid? Ya, kita boleh menggunakan pasir untuk memadam kebakaran kecil di dapur. Seterusnya, sungai kecil airnya dalam, pancing susah untuk mengena. Api kecil segera dipadam, kain basah boleh diguna. Ya, murid-murid, kita juga boleh menggunakan kain basah untuk memadam api di dapur. Seterusnya, bagaimana untuk kita menggunakan bahan untuk memadamkan api? Mari kita bincangkan. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama ini, kita boleh menggunakan air dengan menyimbah pada api. Pada api. Seterusnya, kita boleh menggunakan pasir. Sama juga seperti air di mana kita tuangkan pasir itu pada kebakaran kecil yang kita lihat. Seterusnya, kita boleh menggunakan kain basah untuk memadam kebakaran kecil di dapur. Murid-murid, selain daripada kita mengamalkan keselamatan, kita juga perlu mengamalkan kebersihan semasa berada di bengkel masakan. Mari kita lihat gambar rajah di bawah. Gambar rajah di bawah ni menunjukkan dua situasi murid yang berada di bengkel masakan. Jom kita lihat gambar rajah yang pertama. Jika dilihat pada gambar rajah yang pertama ini, kita melihat murid ini hanya mengenakan apron tanpa topi untuk memasak. Adakah dia mengamalkan kebersihan yang sepatutnya? Tidak. Betul tu. Murid ini tidak mengamalkan kebersihan di mana dia tidak memakai topi ketika memasak. Di samping itu kita boleh lihat pada gambar rajah di belakangnya di mana kita lihat keadaannya yang tidak tersusun, di mana pinggan mangkuk bersepah-sepah, bahan-bahan masakan yang tidak digunakan, tidak disimpan kembali, sampah tidak dibuang. Adakah ini menunjukkan kebersihan yang perlu kita ikut? Tidak. Bagus murid-murid. Kita lihat pula gambar rajah yang di sebelah kanan di mana kita lihat murid ini mengamalkan kebersihan yang grade A. Di mana dia memakai apron, dia memakai topi. Di samping tu bengkel masakan dia juga sangat bersih di mana pinggan mangkuk disusun. Bahan yang tidak digunakan telah disimpan dengan rapi. Lepas tu kita boleh lihat bahagian tong sampah, tiada sampah yang ada. Antara gambar A dan gambar B, yang manakah gambar yang menunjukkan kebersihan yang sepatutnya diamalkan oleh murid ketika berada di bengkel? Cuba jawab. Ya, gambar B. Menunjukkan kebersihan yang perlu kita amalkan. Itu sahaja topik kita untuk minggu ini. Jumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik. Bye. Assalamualaikum. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Kita jumpa lagi nanti. Bye.